بها القلوب محيط بها الذنوب إلا أعظم. Sebab itu ayat Quran menyebut sifat Nabi itu azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi bermaksud Nabi itu merasai, menghayati penderitaan. Ma'anittum, sesuatu yang menimpa kesusahan kepada kamu. Tetapi Nabi lebih risau tentang umat dia terhadap agama melebihi dunia. Nabi tak kesian ke umat dia, ada yang tak makan, ada yang ditindas, ada yang dizalimi. Tetapi Nabi lebih risaukan tentang agama, tentang akhirat. Bermaksud kalau umat dia dizalimi, itu lebih baik sekiranya menyebabkan mereka itu mulia di akhirat nanti. Itu maksudnya. Bukan Nabi tidak merasai penderitaan. Rasulullah bukan tidak merasai penderitaan Siti Fatimah yang tidak makan berhari-hari. Bukan dia tak ada tahu, bukan dia tak merasai penderitaan anak dia tak makan. Sayyidina Ali, Siti Fatimah tak makan berhari-hari. Nabi mengetahui apakah Nabi tak rasa susah nak, dia merasai. Tetapi Nabi fikirkan bahawa ada yang lebih afdal daripada susah itu, iaitu sabar. Maka Nabi perintahkan supaya sabar. Nabi tahu mereka susah, tapi dia lebih suka mereka sabar, sebab mendapat kemuliaan di akhirat. Maka Nabi itu sifatnya merasai penderitaan umat dia. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Harisun alaikum. Nabi itu sangat haris, hirsun ini ya. Hirsun ini apa? Hirsun ini semangat. Semangat. Apa semangat? Suka. Kalau belajar tu semangat nak datang berkobar-kobar contoh dia kan. Ada orang datang juga belajar tapi leweh datang, ada kelas pula rasa qoyilah. Tu hirsun kurang hirsun. Sebab itu Imam Syafi'i memberikan panduan kepada pelajar agama dengan 3 syarat. Bagi orang yang nak belajar agama 6 syarat. Lan tanalul ilma illa bi sittatin saumbika bitafsilin. Imam Syafi'i mengatakan tidak akan mendapat ilmu seseorang kecuali dengan 6. Salah satu dia hirsun. Tuluz zaman, panjang masa dia tak mau seminggu nak khatam tak ada. Tuluz zaman panjang. Dan salah satu hirsun, kata Imam Syafi'i. Hirsun ni belajar dengan semangat macam kita lapar nak makan tu. Kita suka makan apa? Nasi Arab. Masya Allah, tak sabar-sabar nak makan rasa. Bila nak makan tengah lapar, apa perasaan kita? Tak sabar-sabar nak makan rasa. Kalau boleh siap cepet. Dengar orang terlontang-lontang tak sabar-sabar nak makan. Itu hirsun nama dia. Semangat. Maka hirsun ini perlu kita tunjukkan ketika mana belajar, perlu kita tunjukkan ketika mana amal ibadat. Kita beramal pun kita kena tunjukkan hirsun. Masya Allah, suka nak salat, suka nak baca Quran, suka nak berzikir. Nabi SAW sifat dia harisun alaikum. Apa harisun? Nabi ini bersemangat untuk berdakwah kepada umat dia. Nabi itu sangat bersemangat untuk mengajak umat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harisun. Bukan leweh tak ada. Bukan susah tak. Bukan tertekan tidak. Nabi itu berkobar-kobar untuk memimpin umat di kejaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab harisun alaikum. Nabi itu bersemangat. Bahkan Rasulullah itu sangat bersemangat di dunia dan di akhirat. Kita akan lihat nanti di padang mahsyar, Nabi dia adalah orang yang paling bersemangat untuk menyelamatkan umat dia. Di antara orang yang paling semangat di padang mahsyar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memerhatikan keadaan umat dia. Sehingga disebut di akhirat itu, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan singgah sana pada setiap para rasul.
alaihi wassalatu wassalam, ada singgasana Nabi Adam alaihi salam, ada singgasana Nabi Nuh alaihi salam, ada singgasana Nabi Ibrahim alaihi salam, ada singgasana Nabi Idris, Nabi Musa alaihi salam. Maka semua para rasul duduk di singgasananya, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di singgasananya. Kenapa? Munda-mandi, bersemangat untuk memperhatikan apa masalah umat di padang mahsyar. Itu Nabi kita. Nabi kita bersemangat untuk mengajak umat yang melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti Nabi bersemangat untuk menyelamatkan umat dia. Bukan dia leweh-leweh, tak ada. Bukan dia malih, lolap, tak. Nabi penuh bersemangat ngajak. Kita yang leweh, kita yang tak semangat untuk menerima ajakan Nabi SAW. Jadi apabila Nabi itu disebut azizun alaihi ma'anittum, Nabi itu sifat dia merasai penderitaan umat dia, maka ayat Quran itu kekal. Maka ulama kata ayat Quran itu bukan sekadar ketika hidupnya Nabi. Bermaksud bila Nabi dah wafat, ayat itu tak boleh pakai dah. Sebab Nabi dah wafat. Mana mungkin. Bermaksud ayat itu tetap maksud yang sama. Bermaksud apabila Rasulullah wafat sekalipun, dia merasai penderitaan umat dia yang masih hidup di dunia ini. Maka Nabi itu sifatnya azizun alaihi. Nabi berada di alam barzakh, tapi dia mengetahui dan dia merasai penderitaan umat dia yang ada di dunia ini. Kalau tak, ayat itu habis makna dia. Sebab Nabi dia wafat. Mana mungkin ayat Quran itu berhenti makna dia. Makna dia kekal. Walaupun Nabi dah wafat, bermaksud Nabi tetap punya sifat merasai penderitaan umat dia walaupun ada dalam barzakh. Sebab ayat itu masih kekal lagi. Maka kata-kata itu masih lagi memberi makna. Bermaksud Nabi rasa sedih dengan kesusahan umat dia di alam barzakh. Jadi mafhum mukhalafah Quran ini kena dipahami kefahaman yang direct ataupun kefahaman yang sebalik. Kefahaman yang sebalik ini namanya mafhum mukhalafah nama dia. Jadi kalau Nabi merasai sedih penderitaan umat dia, makna sebalik dia, Nabi bergembira dengan kebaikan umat dia. Kalau makna ayat itu bermaksud Nabi mengetahui mana-mana umat dia yang bermasalah, sama ada duniawiyan ataupun diniyan. Nabi mengetahuinya sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi Nabi akan rasa, kalau Nabi merasa penderitaan umat dia yang susah dalam perkara dunia, Nabi juga mengetahui umat dia yang terfitnah dengan agama, yang tersesat kepahamannya. Apakah Nabi tidak mengetahui? Kalau kesusahan dunia Nabi tahu, maka termasuk perkara yang berbentuk agama, Nabi juga mengetahui. Maka Nabi juga turut bersedih umat dia yang menyeleweng, umat yang tersesat pegangan akidah dia. Apatah lagi ada hadis yang memberi makna yang sama. Apa dia? Bagaimana Nabi boleh mengetahui keadaan umat dia? Sebab ada hadis yang menyebut bahawa amalan kita ini dibentangkan kepada Rasulullah setiap minggu. Amalan kita ini diperlihatkan kepada Rasulullah setiap minggu. Maka Rasulullah mengatakan, ketika dibentangkan amalan umat aku kepada aku setiap minggu, setiap malam Jumaat dan hari Jumaat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan amalan umat aku di hadapan aku di alam barzakh pada setiap hari Jumaat, Nabi kata. Dan sekiranya amalan umat aku itu baik, taat, salat, maka Rasulullah mengatakan fasyakartullah, aku bersyukur kepada Allah. Jadi maksud Nabi mengetahui amalan umat dia. Dalam hadis tu menceritakan mingguan laporan itu dibentangkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kalau baik fasyakartullah, alhamdulillah. Tetapi sekiranya dibentangkan kepada aku amalan minggu tidak baik,
Lain nak kojok mula pe datang ke masjid dia. Ni lain tak? Contohlah kan. Ke mana nak apa ni? Tak baik melakukan maksiat dan sebagainya. Maka Nabi kata fastaghfartullahu lahum. Aku beristighfar kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah. Jadi maksud hadis itu menggambarkan Nabi mengetahui. Dan Nabi rasa sedih dan susah hati kepada sesuatu yang dilakukan tak baik. Mafhum mukhalafah dia, Nabi bergembira dengan kebaikan kita. Dan Nabi mengetahui